بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa afdalus salah wa atamut taslim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فيا أبناء الطلبة كيف حالكم؟ والحمد لله اليوم نلتقي لفصل اللغة العربية مع الأستاذة حرياتي، وأرجو منكم أن تستمعوا جيدا ما سأعلمكم في فصلنا هذا. فإن شاء الله اليوم سندرس عن الموضوعين. Kita insyaAllah hari ini akan bincangkan dua tajuk. Yang pertama, bagaimana kita nak membina ayat yang menggunakan adawatun nasab kai dan lam ta'lil. Dan yang kedua, bagaimana kita nak membina ayat yang terdapat adat ma'dud yang menggunakan angka 20 hingga 90 insyaAllah. Takwinul jumal bikai wali ini lam ta'lil. ونحن أيضا إن شاء الله سنكون جملة فيها العدد والمعدود من 20 إلى 90 إن شاء الله. كما قلت قبل هذا كما قلت آنفا, sebagaimana saya katakan sebelum ni atau sebagaimana saya katakan sebentar tadi, اليوم فإن شاء الله سنناقش سندرس عن موضوعين, ya. Kita insya-Allah hari ini kita akan belajar, kita akan bincangkan dua tajuk yang saya sebutkan sebelum ni. فالآن هيا نبدأ adawat naswi. So, mari kita mulakan kelas kita hari ini dengan adawat naswi awalan. Hayya nabda faslana. Baik anak-anak, sebelum kita bincangkan tentang bagaimana kita nak membina ayat yang menggunakan kai dan lam ta'lil ini, mari kita perhatikan dulu keratan daripada buku teks. Baik, ayat pertama. Askunu fi sakanil jami'i liuwaffiral amwala. Saya tinggal di asrama universiti untuk menjimatkan wang. Liuwaffira, untuk saya menjimatkan. Ayat kedua. Hum yadrusuna bijiddin kai yaltahiqu bil jami'ati. Mereka belajar bersungguh-sungguh supaya dapat menyambung di universiti. Kai yaltahiqu. طيب ayat ketiga, at-talibatani tajtami'ani fil haramil jami'i litusajjila ismaihima. Litusajjila ismaihima. Dua pelajar perempuan itu berkumpul di kampus universiti untuk mendaftar nama mereka. Okay. Ayat yang keempat. Ya talibatu udrusi bijiddin kai tanjahi. Wahai pelajar perempuan, ya, belajarlah kamu bersungguh-sungguh supaya kamu berjaya. Jadi kalau kita perhatikan anak-anak dalam ayat ini, apa yang kita akan guna adalah satu lam muta'lil, huruf nasab juga, lam muta'lil, lam yang menunjukkan makna untuk atau supaya, untuk, kerana. Yang kedua, kai, supaya ataupun agar. Okey. Ini ayat, contoh 4 ayat yang di dalam keratan buku teks, dan insya-Allah selepas ni kita bincangkan bagaimana kita nak guna adawatun nasab ini dan apa perubahan yang akan berlaku kepada kalimah yang menerima kai dan lam ta'lil ini insya-Allah. Hayya nafhamu awalan an adawatun nasbi. Mari kita fahami dulu tentang adat nasab dan apa fungsinya anak-anak, ya. Adawatun nasbi ini tadkhulu 'ala al-fi'l al-mudhari', iaitu adat nasab hanya masuk kepada fi'il mudhari'. Maknanya adat nasab hanya berlaku pada fi'il mudhari', bukan fi'il madhi, bukan fi'il amr, jauh sekali isim. Okey. Wa tunsabul fi'l mudhari', dan adawatun nasbi ini akan menyebabkan fi'il mudhari' tersebut menerima kesan. Apa kesan yang akan berlaku anak-anak pada fi'il mudhari'?
tunsabu. Iaitu fi'il mudhari' tersebut akan dibariskan nasab. Ataupun kita biasa sebut mansub. Maka fi'il mudhari' tersebut akan jadi mansub. Okey anak-anak, tadi kita sebut fi'il mudhari' itu apabila menerima huruf nasab dia jadi mansub. Jadi, ma alamatun nasbi fil fi'il mudhari'. Bagaimana kita nak kenal perubahan baris yang berlaku pada fi'il mudhari' itu apabila masuk huruf nasab. So kita kena tahu apakah alamat tanda-tanda nasab pada fi'il mudhari' tersebut anak-anak ya. Supaya senang kita baca ataupun kita nak buat perubahan apabila berlakunya apabila masuknya huruf nasab pada fi'il mudhari'. علامات النصب في الفعل المضارع أولا فتحة فتحة مثلا كي ينجح. Baik, kita perhatikan anak, alamat nasab yang berlaku pada fi'il mudhari' yang pertamanya adalah fathah, iaitu baris atas pada huruf terakhir bagi fi'il mudhari' tersebut. Contoh sebagai ayat kai yanjaha, supaya dia berjaya. Huruf terakhir tu biasa kalau kita fi'il mudhari' kita baca yanjahu. Tapi masuk je huruf nasab, yanjahu tu akan jadi yanjaha. Ni alamat pertama ni adalah fathah. So kita bariskan fi'il mudhari' itu huruf terakhirnya dengan baris apa anak-anak? Fathah. Wasaniyan hazf nun. Hazaf nun. Okay, alamat nasab yang kedua yang berlaku pada fi'il mudhari' adalah kita buangkan huruf nun bagi fi'il mudhari' yang belakangnya ditambah nun. Kita tambah belakang dia bila fi'il mudhari' itu di belakangnya ada alif nun, ya nun, waw nun, maka ketika masuk huruf nasab di hadapan fi'il mudhari' tersebut, maka kita buang nunnya. Contoh ayat sepatutnya lah kalau kita biasa kayanjahuna. So nun tu kita buang. Nun tersebut kita buang, kita gantikan nun yang kita buang tu dengan alif. So akan jadi bagaimana ayatnya anak-anak? Kai yanjahu. Okay, so kat sini kita nampak bahawa tanda dia jadi huruf nasab pada fi'il mudhari' tersebut adalah dengan kita buangkan huruf nun. Kat mana huruf nun yang kita nak buang? Apabila fi'il mudhari' tersebut disambungkan dengan alif menunjukkan dua orang, waw yang menunjukkan jamak muzakkar dan ya yang menunjukkan anti, iaitu ya mukhatabah. Okey, kesimpulannya anak-anak, untuk silibus anak-anak ni, kita kata 5 ni, alamat nasab yang kita nak bincang kat sini sama ada masuknya huruf nasab tersebut, fi'il mudhari' tersebut akan berbaris fathah di akhirnya ataupun kita hazafkan nun pada fi'il mudhari' tersebut. Baik, mari kita buat kesimpulan tentang alamat nasab pada fi'il mudhari' ni. Anak-anak tadi Ustazah dah sebut, iaitu alamat nasab bagi fi'il mudhari' biasanya ada fathah dan hazaf nun. So kita tengok fathah dulu. Bila kita nak guna fathah anak-anak, إذا لم يتصل الفعل المضارع بشيء في آخره, yakni apabila fi'il mudhari' itu tidak bersambung dengan sesuatu pun pada akhirnya. Maknanya pada huruf terakhir bagi fi'il mudhari' itu, contoh yanjahu, huruf ha tu huruf terakhir, selepasnya tidak disambung sebarang huruf lagi, tak ada sambung apa-apa lagi, maka kita wajib bariskan fathah, kan, yan jaha. Bagi hazf nun pula, iaitu buang nun, bila kita nak guna hazf nun ni, idza tasala al-fi'l al-mudhari'u bi alif al-ithnain aw waw al-jama'ati aw ya al-mukhatabati fi akhirih. Apa maksudnya anak-anak? Apabila fi'il mudhari' itu bersambung, sama ada sambung dengan alif yang menunjukkan dua orang atau disambungkan dengan waw yang menunjukkan jamak muzakkar, ataupun disambungkan dengan ya mukhatabah yang menunjukkan anti, kamu pada akhirnya, maka huruf nun tu kita kena buang. Contoh yanjahani, asalnya ada nun, so bila kita masuk ke adad nasab kita kena buang nun. Kai yanjaha, yanjahuna, jadi kai yanjahu. Tanjahina, dia akan jadi kai tanjahi. So kita buangkan apa anak-anak? Buangkan huruf nun pada fi'il mudhari' tersebut.
Baik, kita perhatikan dua adat nasab yang kita nak bincangkan untuk silibus kamu bagi bab satu ini, iaitu kai dan li. Namanya lam ta'lil. Kai bermakna dalam bahasa Melayu supaya atau agar, li untuk ataupun kerana. Okey. So, ini dua adat nasab yang akan dibincang untuk bab satu ini. طيب انظروا إلى هذه الجمل. كيف نستعمل كيف نستعمل كي وكيف نعرب فعل المضارع بعد أدوات كي. Baik, anak-anak, kita perhatikan empat ayat yang saya kemukakan ini. Apabila kita menggunakan kai dan apa perubahan fi'il mudhari' yang berlaku. Baik, ayat pertama, ya taliban, wahai seorang pelajar lelaki, ijtahid, bersungguh-sungguhlah fi dirasatika dalam pelajaran kamu, kai tanjaha. Ya taliban ijtahid fi dirasatika kai tanjaha. ثانيا ayat kedua, ya talibatan ijtahidi fi dirasatiki kai tanjahi. Wahai pelajar, seorang perempuan, ijtahidi, bersungguh-sungguhlah kamu fi dirasatiki dalam pelajaran kamu kai tanjahi supaya kamu berjaya. Okay, ayat pertama tadi untuk anta, seorang, okey. Ayat kedua untuk anti, ya. Yang ketiga, ya tullabun ijtahidu fi dirasatikum kai tanjahu. Wahai pelajar-pelajar, ramai lelaki, ijtahidu, bersungguh-sungguhlah kamu fi dirasatikum dalam pelajaran kamu kai tanjahu supaya kamu berjaya. Ayat terakhir, ya talibani, wahai dua orang pelajar, ijtahida fi dirasatikuma kai tanjaha. Bersungguh-sungguhlah kamu berdua dalam pelajaran kamu supaya kamu berdua berjaya. Kalau kita perhatikan kepada dalam empat-empat ayat ni anak-anak, ya. Kita tengok ayat yang pertama, tanjahu, ya. Kalau misalnya tanjahu, selepas huruf ha tu tidak disambung dengan apa-apa. So dia berbaris mansub bil fathah. Baris kat situ. Kai tanjaha. Ayat yang kedua pula, ayat ni asalnya tanjahina. Word itu asalnya tanjahina. Tapi kerana masuk adat nasab kai, maka nun tu kita buang. Hazaf nun. Jadilah tanjahi. Ya, untuk anti. Dia sambungan ya, mukhatabah. Ayat ketiga pula anak-anak, ya, tanjahu. Asalnya adalah tanjahuna. Tetapi masuk adat kai, maka kita buangkan nun. Ya, kat sini fi'il mudhari' ni bersambung dengan wawul jamaah, ya, tullab, wawul jamaah, waw yang menunjukkan jamak untuk lelaki. Ayat yang keempat, tanjaha, asalnya tanjahani, ya, sebab taliban tu dua orang, tetapi kita buang nun kerana apa nak-nak? Kerana ia dimasukkan sebelumnya kai, adat nasab kai, maka jadilah tanjahani berubah menjadi tanjaha. Semua ini adalah dikatakan sebagai mansub. Fi'il mudhari' ini berubah menjadi mansub kerana adanya huruf nasab. Huruf yang menyebabkan fi'il mudhari' itu kena berbaris mansub. Okey, kita perhatikan pula contoh ayat ayat contoh yang saya kemukakan ini untuk menunjukkan lam ta'lil, iaitu li, bermakna kerana ataupun untuk. Baik, kita tengok ayat pertama. Ajtahidu fi dirasati li anjaha fil imtihani. Ya, saya bersungguh-sungguh dalam pelajaran saya untuk saya berjaya dalam peperiksaan li anjaha. Baik, ayat kedua, thaniyan yaskunu talabatu fi sakanil jami'i liyata'arafu. Pelajar-pelajar itu tinggal di asrama universiti untuk mereka saling berkenalan, mengenali. Thalithan yazhabu at-talibani ila al-madinati liyuqabila sadiqahima. Dua pelajar itu pergi ke bandar kerana bertemu kawan mereka. Ya.
liyuqabila. Rabi'an, okey, ayat yang keempat, ya talibatan. Wahai seorang pelajar, pelajar perempuan, ijlisi, wahai pelajar, duduklah kamu lahzatan seketika litastarihi untuk kamu berehat. Baik, kita tengok perubahan pada fi'il mudhari' apabila masuk lam ta'lil ini li ni. Ayat pertama li anjaha. Perhati pada perkataan jaha. Kenapa huruf ha, huruf terakhir tu diberikan fathah anak-anak? Fi'il mudhari' ini mansub bil fathah. Kenapa? Kerana fi'il mudhari' ini tidak disambung sesuatu pun di akhirnya. Tak, ya, tidak, huruf akhirnya tidak disambungkan dengan apa-apa lagi dah. Maka kena bariskan fathah. Baik, ayat kedua, liyata'arafu. Yata'arafu, ayat ni sebenarnya sepatutnya yata'arafuna, tapi kita buang nun, hazaf nun. Kenapa? Kerana masuk lam ta'lil ini. Maka kenapa buat hazaf nun? Kerana ayat ni bersambung dengan wawul jama'ah. Ayat nombor 3, liyuqabila. Perhati pada kalimah liyuqabila. Ya, ayat ni untuk disambungkan, fi'il mudhari' ini disambungkan dengan alif isnain. Asalnya yuqabilani. Masukkan li, jadilah liyuqabila, hazaf nun. Baik, ayat yang keempat pula anak-anak. Litastarihi. Ayat ni asalnya anti tastarihina. Tapi masuk li. Ya, kita hazafkan nun, jadilah tastarihi. Okay, so keseluruhannya kat sini anak-anak, fi'il mudhari' ini apabila masuknya lam ta'lil ini akan jadi mansub. Jadi fi'il mudhari' ini mansub. Ya, ayat pertama mansub bil fathah, ayat kedua, tiga, keempat mansub bihazfin nun. Alhamdulillah, okay, kita dah sebincang ayat tadi. So sekarang ni mari kita terus kepada contoh ya. Saya bagi contoh i'rab fi'il mudhari' ini. Okey, kaifa nu'rabu i'raban tamman lil fi'l mudhari' alladhi yadkhulu kai wa li atau lam ta'lil. Okay, bagaimana kita nak i'rab dengan bagi fi'il mudhari' yang kita dah masukkan kai dan lam ta'lil ini. Okay, ayat pertama, ayat tadi yang kita guna, ajtahidu fi dirasati li anjaha fil imtihan. Okay, perhatikan pada perkataan anjaha. Ya. So kat sini anjaha, sebelumnya ada lam ta'lil. So kita i'rabkan dia fi'lun mudhari'un mansubun bil fathah. Ya. Fi'lun mudhari'un mansubun bil fathah. Fi'il mudhari' yang dibariskan nasab. Apa alamat nasabnya? Fathah. Ayat kedua pula. Yadhhabu at-talibani ila al-madinati liyuqabila sadiqahima. Dua pelajar itu pergi ke bandar kerana bertemu, mereka berdua bertemu kawan mereka. Baik, lam kat sini lam ta'lil, selepasnya fi'il mudhari'. Okey. So kita apa nak i'rab yuqabila? Fi'lun mudhari'un mansubun bihadfin nun. Bihadfin nun. Fi'il mudhari' yang kita nasabkan dengan menggunakan tanda apa? Buang huruf nun. Bihadfin nun. Ya. Liyuqabila fi'lun mudhari'un mansubun bihadfin nun. هيا نستمر دراستنا إلى الموضوع الثاني. Jom kita teruskan pelajaran kita kepada tajuk yang kedua untuk hari ini, yakni al-adad wal ma'dud. Adad dan ma'dud. So anak-anak, bila kita sebut perkataan adad wal ma'dud, bererti apa yang kita nak perbincangkan berkaitan dengan angka. Adad adalah angka, nombor, ma'dud yang dibilang. Bilangan dan dibilang.
Baik, mari kita perhatikan ayat yang terdapat dalam keratan buku teks bahasa Arab tingkatan 5 ini berkaitan dengan adat ma'dud bagi angka 20 hingga 90. Baik, kita tengok ayat yang kemukakan di sini. Hadara tis'una syakhsan fil jami'ati. Hadara tis'una syakhsan fil jami'ati. Baik, anak-anak, kita perhatikan kepada perkataan tis'una dan syakhsan. Tis'una adalah adat, ya, bahasa Arab disebut adat, iaitu bilangan. Syakhsan ma'dud, istilahnya ma'dud. Apa tu ma'dud? Yang dikira, yang dibilang. So, berapa bilangannya? 90. Apa yang dibilang? Orang. Jadi, dalam tajuk ini anak-anak, kita akan bincangkan apabila kita menggunakan adat 20 hingga 90, kita nak menentukan ma'dudnya. Ma'dudnya iaitu isim yang selepas adat tadi, apakah bentuk barisnya, perubahan barisnya, bagaimana nak membunyikannya, dan apakah dari segi i'rab kedudukannya dalam ayat itu akan disebut sebagai apa. Okey, insya-Allah kita akan perbahaskan ini. Allah, macam mana ni anak-anak? Okey, bagaimana keadaan adat yang menggunakan 20 hingga 90? Bagaimana rupa dan perubahan makdud ni apabila dah menggunakan adat yang 20 hingga 90? Fikir anak-anak, macam mana nak buat ni? Jom kita sama-sama kongsikan. Senangnya sebenarnya anak-anak. Bila adat ni kita gunakan 20 ke, 30 ke, 40 ke, sampailah 90, dia ada satu pattern, satu bentuk je, satu kaedah nak bentuk, nak gunakan dia. Dan bagaimana makdud dia? Makdud dia tak kisah muzakkar ke, muannas ke, kita boleh pakai semua. Tadi Ustazah kata apa? Adatnya 20 hingga 90 ni, adat dia ada satu halatan wahidatan. Dia ada satu keadaan je. Keadaan dia bagaimana? Yulhaqul adat bijam'il muzakkar salim. Di mana adat 20, 30 hingga 90 ni anak-anak, dia akan guna kaedah ataupun bagaimana acuan jamak muzakkar salim. So dia punya i'rab dia, perubahan baris dia, perubahan bentuk dia, kita gunakan pattern jamak muzakkar salim.
Okey anak-anak, kalau kita dalam bahasa Arab, kalau dalam bahasa Arab kan 20, 30, 40 tu disebut apa dalam bahasa Arab? Perkataan bahasa Arab dia. So, ishrun, ishrun, salasun, arba'un, khamsun, sittun, sab'un, thamanun, tis'un tu. Okey. So, itu ada, kalau kita tengok pada perkataan tu ada bunyi waw nun. Ishruna, waw nun. Salasuna, ada waw nun. Jadi kat sini anak-anak, sebab tu kita kata tadi, setelah kata awal-awal tadi, dia guna pattern i'rab perubahan jamak muzakkar salim. Maknanya anak-anak ketika marfu' dia akan marfu' dengan waw, mansub bil ya, majrur bil ya. Marfu' dengan waw, mansub bil ya, majrur bil ya. Kaedah asal dia guna waw nun. So, kemudian akan berlaku perubahan jadi ya nun. Macam mana tu anak-anak? Okey, kita bincangkan sekarang. Sebelum kita bincang tentang adat punya perubahan yang menggunakan kaedah jamak muzakkar salim, Ustazah nak bawa anak-anak dulu pada ma'dud, ya, perkataan yang duduk selepas adat 20 sampai 90. So dinamakan ma'dud yang dibilang. So ma'dud ni boleh muzakkar, boleh muannas, boleh laki, boleh perempuan. Tak kisah jantina dia jantan ataupun betina, laki ataupun perempuan, no problem. Okey, dan ma'dud dia ni muzakkar ke muannas ke, sentiasa dalam keadaan mufrad, singular ya. Dan bila dia dah mufrad dia kena mansub, kena bariskan atas. Mansub dia dengan apa? Dengan fathah. Nampakkan baris atas tu. So kita akan baca fathatain lah sebab tak ada alif lam. Taliban, talibatan, qalaman, madrasatan. Ya, nak ya. Itu ma'dud, dia tak kisah muzakkar ke muannas, mesti dalam keadaan mufrad, mansub bil fathah. Mansub dalam keadaan baris atas yang menunjukkan tanda baris atas dia. Baris atas betul fathah. Tapi disebabkan dia tak boleh buat alif lam, so kita kata fathatain lah, kita guna fathatain. So contoh taliban, ya, madrasatan. Okey, untuk perincian lebih lanjut, perhatikan jadual yang Ustazah berikan ini. Okey, kita tadi ada 3 keadaan. Dia boleh berubah. Marfu', mansub, majrur, rafa', nasab, jar. So, anak-anak mesti persoalkan Ustazah bila dia nak jadi rafa', Ustazah bila dia nak jadi nasab, Ustazah bila dia nak jadi jar. Anak-anak, kesimpulan paling simple, bila nak jadi marfu', dia dalam keadaan rafa', sama ada dia jadi fa'il, pelaku, dia jadi ni kan, tak ada khabar ke, maksudnya dia fa'il. Okey, pelaku. Bila jadi nasab, objek lah, dia jadi objek. Adat tu jadi objek, iaitu jadi maf'ul bih. Dalam bahasa Melayu kata objek kan, yang menerima kesan daripada perbuatan si pelaku. Tu objek, maf'ul bih. Bila nak jadi majrur, bila ada huruf jar sebelum dia ataupun sebelum dia ada zaraf, maka dia jadi majrur. Okay, simple ya. So baik perhatikan. So bila dalam keadaan rafa', adat ini tadi 20, 30, 90 ni tadi mesti marfu' dengan waw. Okay, perhatikan ayat saya bagi. Ja'a ashruna. Ja'a ashruna. Kenapa baca ashruna tak baca ashrina Ustazah? Sebab ja'a tu fi'il. Selepas fi'il perlu fa'il, pelaku dia. So pelaku dia mesti marfu'. Sebab tu dia guna waw. Dia guna waw. So kat sini ni lah kita kata ashruna fa'il marfu' bil waw. So kena waw. Okey. Perhatikan kalau kita lengkapkan ayat ni. Ja'a ashruna taliban. Okey. Taliban datang selepas ashruna. So taliban akan jadi dia ma'dud. So i'rab ma'dud kat sini dinamakan tamyiz. Nama i'rab dia dinamakan apa? Tamyiz. So tamyiz adalah wajib mansub. Wajib mansub. Mansub dengan apa? Bil fathah. Nampak baris atas dia tu. Taliban. Okey, kita perhatikan nasab pula. Contoh nasab ya. Bila nasab, adat tadi ni mesti mansub bil ya. Daripada waw kita tukar jadi ya nun ya. Contoh ayat ni, syahadatu 20 talibatan. Syahadatu 20 talibatan. Syahada fi'il tu fa'il 20 maf'ul bih, iaitu objek yang menerima kesan bagi perbuatan si pelaku. So asyrina ketika tu kena jadi mansub sebab dia jadi maf'ul bih, maka mansub. Mansubnya dengan apa? Dengan ya. Talibatan nak jadi apa? Talibatan still tamyiz mansub bil fathah. Anak-anak tak ada i'rab dia jadi ma'dud mansub bil fathah, tak boleh. Dia tak ada i'rab ma'dud mansub bil fathah, tak ada. So kita kena i'rab dia tamyiz mansub bil fathah. Okey,
Baik, tengok contoh jar. Bila kat ayat ni kita tengok sallamtu ala 20. Maknanya ayat ni 20 tu dia jadi majrur bil ya. Dia majrur baris bawah dengan ya. Kenapa dia jadi majrur Ustazah? Sebab sebelum dia ada huruf jar. So 20 dia berubah jadi 20. So taliban jadi apa? Still tamyiz mansub bil fathah. Berdasarkan ayat yang tadi, mari kita i'rab dia. Ayat pertama jaa 20 taliban, 20 fa'il marfu' bil waw, taliban tamyiz mamsub bil fathah. Ayat kedua syahadatu 20 talibatan, 20 maf'ul bih mansub bil ya, talibatan tamyiz mansub bil fathah. Ayat ketiga sallamtu ala 20 taliban, 20 jadi isim majrur bil ya, taliban tamyiz mansub bil fathah.